Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, moderator biasanya dia ada dua pihak, baru ada pihak tengah moderator. Tapi kalau seorang saja saya tak tahu apa nak jadi. Tapi inilah masalah. Kalau kita perasan, bila kita anjurkan debat, okeylah bukan debat bukan budaya kita balik telur. Bila kita anjurkan dialog, anjur wacana, bila jemput sering kali wakil-wakil pada UMNO, tak ramai yang nak datang. Balik-balik kalau ada pun KJ, Datuk Saifuddin dan Fatul Bari. Dan saya tak tahu kat mana, teringat kepada ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada 16 September 2012. Antara janjinya, dia kata kita waktu tu dia masukkan ASA, gantikan dengan SOSMA, masukkan berapa Section 27, gantikan dengan Akta Pimpinan Aman. Antara janjinya ialah untuk Malaysia mencapai demokrasi bertaraf antarabangsa, bertaraf dunia. Tetapi sehingga hari ini, menjelang pilihan raya ini, kita tak nampak kat mana pergi tu. Kalau bertaraf dunia pasti ada debat. Tetapi debat sampai kini, orang nanti bilalah Najib nak berdebat dengan Anwar. Jadi saya pun tak tahu mana janji yang ditepati itu. Okey, tak apa. Jadi oleh kerana kita tak ada debat, kita nak tanya pada Kunan pun Kunan tak ada. Jadi izinkan saya tahu kat sini ramai peminat Datuk Usam, tapi malam ini saya terpaksa menggurus hati tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana saya terpaksa grill Datuk Usam sepenuhnya. Saya terpaksa torture dari atas pentas sini. Dan ya, peluang kita gunakan kuasa yang ada. Dan saya yakin sebagai calon ahli Parlimen Putrajaya, beliau lebih mampu untuk menjawab soalan ini. So, Datuk Usam, boleh kita mulakan? Silakan. Okey. Ini antara alasan Tengku Adnan tak nak datang. Dia kata, dia tak buka tu, tak ada ambil gambar kan? Okay. Dia kata Usam tak tahu apa-apa pasal Putrajaya. Dia lebih tahu, dia orang sini lebih lama. Dia kata Usam ni tak tahu tentang isu Putrajaya, dan Putrajaya sudah ada segala-galanya. Apa dia nak kacau kat Putrajaya ni? Boleh kita mulakan 3 minit dengan jawab soalan tersebut. Saudara moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wajadilhum billati hiya ahsan. Segala puji kepada Allah yang telah berfirman, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Sayyidina wa Habibina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Izinkan saya berikan sedikit info. Barulah lepas ni kena beli. Dan ahli panel adalah teman saya yang insyaAllah akan sampai sekejap lagi. Yang pertama adalah tradisi berbahas, berdebat, berdialog dan berdiskusi digalakkan oleh Islam. Ayat yang saya bacakan tadi jelas, bukan saja isu negara, isu governance, isu rakyat jelata, isu-isu keagamaan dan akidah juga boleh didebatkan. Dan lebih menarik lagi adalah bila Allah SWT mengizinkan malaikat berdialog dengannya tentang penciptaan Adam. Ketika Allah SWT berfirman tentang penciptaan Adam, para malaikat berhujah dengan Allah kenapa diperlukan penciptaan manusia. Dan Allah sebagai Maha Agung dan Maha Pencipta dan Maha Bijaksana
tidak marah dengan malaikat yang memungkakan pertanyaan itu. Bahkan Allah memberikan penjelasan, dan ini cara Islam. Bahkan ketika syaitan, iblis sekalipun enggan sujud kepada Adam, iblis diberi peluang berhujah dengan Allah SWT. Jadi ini tradisi masyarakat Islam dan tradisi Islam dan tradisi masyarakat madani ataupun civil society. Dan Putrajaya adalah world city, smart city, intelligent city, apa lagi city, bukan city Nohalida lah. Jadi saya nak mulakan selaku calon P125 Putrajaya tradisi ini, tradisi accountable, tradisi close, tradisi boleh dipersoalkan, dan lebih-lebih lagi about governance. Kita lihat semasa Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah, Umar dikenali sebagai seorang yang sebelum jadi khalifah sangat garang, tetapi selepas dia jadi khalifah totally different. Dia adalah sangat accommodative, sangat terbuka. Ketika beliau memakai pakaian baru untuk hadir solat Jumaat, orang syak pakaian ini adalah dibeli dengan wang rasuah, baju selai, bukan cicing, bukan guide dan lain-lain. Ada seorang sahabat bangun tengah khutbah, padahal tengah khutbah kita nak kutip batu, kutip pasir pun tak boleh gerak jari-jari kita dan lain-lain kerana adab sopan bermasa khutbah. Dia bangun, dia kata saya hunuskan pedang. Amirul Mukminin kena jawab on the spot, dari mana anda dapat wang beli baju baru hari ini? Tak payah tunggu PAC, tak payah tunggu Suruhanjaya Diraja. Publik, orang biasa ada hak mempersoalkan pemerintah dan wakil mereka. Dan Umar telah menjawab pertanyaan itu. Ya, Umar tak guna pedang untuk sekat. Dan berbalik pada tanyaan saudara moderator, kenapa Tuan Kenan tak boleh datang berdialog dengan saya? Kerana saya tak tahu apa-apa tentang Putrajaya. Kalau betul banyak tu lagi baguslah dia datang mengajar saya. Dia dah tahu segala-galanya, jadi saya tak tahu apa-apa, lagi senanglah dia pulas saya atas pentas ini. Tetapi sebenarnya nampaknya ialah kerana saya lebih tahu dari dia tentang Putrajaya. Kenapa saya lebih tahu? Saya rasa saya lebih tahu kerana seseorang pemimpin itu mesti be on the ground, interact, mendengar, membuka telinga, merasai denyut nadi masyarakat. Ketika orang Putrajaya menjemput saya, mereka bercerita tentang masalah mereka yang tidak didengari. Tak ada orang nak ambil peduli masalah mereka, apa lagi tu champion to solve the problem. Ya, baik masalah parking. Adakah parking bukan masalah di Putrajaya? Saya nak tanya hadirin, parking ni masalah ke tidak di Putrajaya? Izinkan saya berdiri, saudara moderator. Saya nak bersedap sama berdiri. Parking ni masalah ke tidak di Putrajaya? Putrajaya didesainkan untuk orang kaya yang ada driver. Datuk Tahir macam kawan saya ni, dia ada driver, no problem, ya? Tapi kalau orang tu tak ada driver, nak parking, saya pergi ke hospital Putrajaya, ada seorang doktor datang terburu-buru beritahu saya, pada first day saya dekat hospital ni, saya dah kena saman parking dan saya kena bayar RM60 first day dekat Putrajaya. Saya kena turun rumah 5:30 pagi untuk cari petak parking di hospital, dan tidak ada petak yang dikhususkan untuk doktor. Hospital Putrajaya ada 1000 staf, bersebelahan dengan pusat kanser negara 1500 staf. Parking yang disediakan untuk hospital 600, termasuk untuk patient dan visitor. Parking untuk pusat kanser 600. Dan saman berlambat-lambat
Pergilah mana-mana, depan bangunan MOF, CIMB, kereta OKU, 2 stiker OKU atas cermin, disaman dan kena claim. Tengku Adnan ambil peduli ke tidak? Kalau Tengku Adnan tak ambil peduli, orang Melayu dah mengadu pada saya. Sebab itu saya tahu masalah. Kemudian masalah kos hidup yang tinggi. Bukan semua orang Putrajaya ni jurusan A. Sebab itu dalam billboard Tengku Adnan disebut, sepanjang dia berkhidmat sebagai wakil rakyat, 7,000 orang dah dapat RM500. Means what? Ramai orang susah. Putrajaya orang tak cukup duit, kena minta dengan Tengku Adnan RM500. Kerajaan Malaysia yang kita cadangkan oleh Pakatan Rakyat bukan bentuk macam itu. Kekayaan negara kita ini membolehkan semua orang menikmati kehidupan yang lebih baik. Apa caranya? Caranya ialah menurunkan kos hidup. Kalau saudara comparekan kita punya income dengan Korea Selatan 60 tahun 60-an dengan sekarang, dulu pendapatan kita adalah 1/3 of US income per the household. 1/3, 1/3 daripada pendapatan orang Amerika. Kita lebih tinggi daripada Korea Selatan, kita lebih tinggi daripada Taiwan. Tetapi pada hari ini pendapatan benar kita telah menurun, rendah daripada orang Korea dan rendah daripada orang Taiwan. Apa sebab? Sebab kekayaan itu telah masuk ke dalam poket kroni-kroni yang tertentu. Saya boleh bilang kroni itu sekarang. Pergi ke cafeteria, ada orang tengah di antara peniaga dengan Perbanan Kerajaan. Sewa satu cafeteria RM1,200. Kalau kita mentadbir Putrajaya, we will cut di seorang tengah. Kita turunkan sewa ini tak sampai RM800. Tuan-tuan boleh nikmati mihun yang lebih murah. Dengan adanya mihun yang lebih murah, duit lebih dalam poket. Cukai bandar di Putrajaya adalah yang paling tinggi. Kalau Punan ada di sini, saya nak tanya dia, kenapa ini yang paling tinggi di Malaysia? Menyebabkan maintenance cost tinggi, termasuk untuk rumah prima yang baru nak didirikan. Maintenance cost Putrajaya Holding hantar surat, saya dapat satu salinan RM305. RM305 satu bulan. Siapa orang beli rumah prima ni mampu nak bayar? Harga rumah mahal, rumah sempit. Perumahan adalah satu isu lagi. Perumahan adalah satu isu. Kalau kita pergi ke flat hijau, Masya Allah, Tun Mahathir, saya yakin dia tak akan buat flat tu kalau dia tahu itu desainnya. Apartmen dulu tak ada basement, tak ada tempat parking, sempit, 650 kaki persegi. Salah dalam agama kita bina rumah untuk rakyat macam ni, 650 kaki persegi. Ini bukan untuk insan. Saya pergi melawat negara China berpuluh kali. Saudara Alex ada bersekali dengan saya. Saya teringat Tengku Adnan nak hantar kit dia telah wakil dia berdebat. Saya bawa Alex, berdiri saudara Alex. Dia hadir bersekali dengan saya di China. Gambar yang didoktor oleh kit dia telah. Kalau dia naik berdebat, saya nak minta Alex terangkan apa keadaan sebenar. Tetapi malangnya dua-dua tak datang. Baik, di negara China konsepnya adalah rumah paling kecil 1,000 kaki persegi. Tidak ada lagi rumah below 1,000 square feet. Ini cita-cita saya sebagai calon P125. Dan negara China menggunakan perumahan sebagai katalis perkembangan ekonomi negara China. Mereka rearrange semua penempatan lama semua dimolishkan, dibina rumah-rumah baru dan apartmen baru dengan syarat 1,000 meter, 1,000 kaki persegi paling minimum. Dan setelah kita meninjau di sini, saya yakin kita boleh bina rumah 1,000 kaki persegi di bawah RM100,000 untuk kategori RM3,000 ke bawah puan-puan yang bekerja di Putrajaya. Setengah minit dah moderator, boleh pentingan saya ya, moderator berkuasa. Setengah minit. Saya jumpa satu kaki tangan wanita. Dia gaji RM2,000 ke bawah. Dia RM2,000. Dia buat calculation, tunjuk pada saya. At the end of the month, dia
mengalami syok RM185. Nak bayar nursery RM450. RM450. Kena queue, baru gandung sikit dah kena register dah. Takut tak ada tempat. Problem rata-rata tempat problem. Tapi oleh kerana tentu ada calon lama PN ni, dia orang besar duduk atas awan, saya orang bawah duduk dengan orang tuan-tuan. Jadi dia tak rasa apa masalah orang. Dia tu ingat semua tak ada masalah kerana dia masih bertaraf macam bertaraf menteri, ya? Jadi sebenarnya ruang kita untuk meningkatkan kedudukan masyarakat Putrajaya adalah sangat luas. Bangunan besar kita tak usik, tetapi penempatan orang ramai yang tak cukup kemudahan untuk kemudahan warga Putrajaya dari segi kemanusiaan, keinsanan. Warga itulah dalam kota yang paling utama, bukan bangunannya. Orangnya itu yang utama, bukan bangunan yang utama. Bangunan boleh cantik tetapi orangnya mesti selesa, bahagia dan sejahtera. Kita realign semula function Putrajaya untuk memberikan kebahagiaan kepada warganya. Kalau P125 insya-Allah menjadi milik Pakatan Rakyat pada 5 hari ke depan. Dia disadvantage bila tak ada seorang lagi ni. Saya tak boleh nak stop. Maksudnya kalau kita yang moderator, kita boleh stop sebab kita nak kasi keluar kat seorang lagi. Tapi seorang lagi tak ada. Itu tiap pi lah dia nak cakap apa kan. Tapi tak apa. Kawan ni pun satu tak, siapa tak main kan. Patut di sini lah dia nak bela diri. Tidur tembak dekat bulletin utama kan. Okey, Datuk Usam. Tengok amat prihatin Datuk Usam dengan masalah di Putrajaya. Tapi Tun Mahathir kata Datuk Usam sibuk kat Putrajaya, Kelantan siapa nak jaga? Sekarang ni pula gelombang T makin kuat. Kalau kita lihat BN yakin Kelantan akan tumbang, UMNO akan naik, Barisan akan menguasai Kelantan. Apa komen Datuk? Betul saya. Moderator pun kena main lagi. Baik, Tun Mahathir ni pakat grandpa dengan saya. Saya bila dia attack saya lagi seronok. Saya enjoy sebagai seorang cucu. Bila Datuk bergurau, saya rasa kalau kita tengok ucapan Tun Mahathir itu sebenarnya dia membantu saya. Dia nak saya menang. Sebab tu dia cakap macam tu. Bila Tun sebut nama saya pun saya dah boleh beri dia RM10 pasal nak dapat appreciation daripada Tun sebut nama kita is not easy. Bila dia panggil orang 2-3 ribu sebut Usam, Allahu Akbar, insya-Allah saya rasa Allah senang hati. Uncle Daim ni saya cerita terus terang, saya jenis ahli parlimen yang open minded. I will debate, I will kick you in the parliament, tetapi as a human being, as a Muslim, as a Malay, our relationship remain good. Saya acap kali pergi rumah Tun Daim. Last kali saya jumpa dia, Tun nikah, ya. Kalau tengok Wikipedia, Tun Mahathir ada 44 billion US, 160 billion Malaysian ringgit. Tun Daim pun mungkin dekat-dekat, saya tak tahu figure. Saya beritahu Tun, kita ni nak mati, Tun kaya, boleh tak Tun bantu sikit orang miskin? Okey, boleh. Dia nak bina rumah orang miskin di Kelantan, dia bagi lebih kurang 5 juta ringgit. Yang itu kita ucap terima kasih. Tapi we must stick to our principle. Apa yang betul adalah betul, apa yang benar adalah benar. Lau kanat Fatimah Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah anak putri kesayangan Nabi Muhammad yang mulia dan agung melakukan jenayah, saya akan menghukumnya.
Jadi bila Tun Mahathir kata, why not you take care of Kelantan? Baik, saya sebenarnya segan nak beritahu track record saya, tapi dah moderator minta. Saya jumpa dengan budak main bowling tadi, dan pagi semalam budak-budak main futsal. Saya tanya mereka, ada tak kelab profesional sukan untuk Putrajaya? Menteri belia duduk sini, kementerian duduk sini, ahli parlimen PM, orang hebat. Dia kata tak ada. Di Salo, saya dah buat apa ni panggil Salo Juara. Semasa saya jadi adun di Kat Kijang, kita ada Kijang Muda. Kita ada kejohanan sukan berbagai-bagai kategori, baik silat ataupun bola sepak, futsal, sepak takraw, badminton, lain-lain. Saya kira di seluruh Malaysia hanya Dun, Salo dan Kijang yang ada special association arranged by ADUN untuk kemajuan sukan. Lepas tu orang miskin anak dia tukar nak masuk sekolah. Saya rasa hanya Salo saja ada apa yang dinamakan sebagai Salo Care, Salo Bistari. Salo Bistari ini adalah khusus beri duit untuk budak belajar dan juga bagi latihan. Last week kita bawa Adi Putra untuk ajar bagaimana nak jadi genius dari segi politik, dari segi matematik, ya, dari segi matematik. Saya kira tidak ada adun lain Barisan Nasional yang buat macam saya buat. Alhamdulillah. Saya ditugaskan oleh Tok Guru 3 kali dia panggil saya, dan Tok Guru tahu apa nama saya yang paling saya senang dipanggil. Tok Guru seorang tahu, orang lain dia panggil saya dengan